Menarik 10. Sebuah hotel akan dibina di Pekan Dalat kerana daerah itu mempunyai pelbagai produk yang boleh menarik pelancong. Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg bersetuju untuk melaksanakannya dalam rancangan Malaysia ke-12 kelak. Pembinaan hotel ini merupakan permintaan daripada Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Dalat Dato' Sri Fatimah Abdullah dalam ucapan aluan sebelum ini. Sarawak sinonim dengan industri lada iaitu menyumbang hampir 90% pengeluaran lada di Malaysia. Terdapat seramai 3,500 pekebun lada di seluruh negara dan mereka mengeluarkan sekitar 30,000 tan metrik lada setiap tahun. Antara bantuan yang diberikan kerajaan kepada pekebun kecil termasuklah pengagihan dana berjumlah 7 juta ringgit untuk mengusahakan tanaman baharu selain subsidi skim yang disediakan oleh Lembaga Lada Malaysia MPB. Kerajaan Persekutuan juga telah meluluskan skim khas yang dinamakan Pakej Ransangan Ekonomi dengan peruntukan sebanyak 16.11 juta ringgit kepada MPB untuk membantu pekebun lada bagi tujuan penyelenggaraan kebun. Platform perkhidmatan penghantaran makanan yang kian meningkat mendapat sambutan positif. Foodpanda kini melebarkan perkhidmatannya ke kawasan luar bandar di Sarawak. Buat kali pertamanya, Foodpanda melancarkan operasinya di Mukah pada Khamis. Menurut Kapten Pasukan Penghantaran Makanan Foodpanda Mukah, Muna Salihi, penduduk sekitar memberi sambutan yang baik pada hari pertama operasi Foodpanda di kawasan tersebut. Setakat ini, terdapat 16 penghantaran makanan Foodpanda di Mukah bekerja mengikut shift ditetapkan untuk peringkat awal sebelum mereka bebas memilih shift bekerja mengikut kelapangan sendiri. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK menerima tajaan 2 unit alat pengesanan dadah visual segera 2.0 IVDD 2.0 bernilai RM136,000 pada Ahad. Sumbangan syarikat Naila Sendirian Berhad itu digunakan sebagai kajian projek rintis AADK bagi mengesan penyalahgunaan dadah menerusi imbasan anak mata. Ketua Pengarah AADK Datuk Sri Zulkifli Abdullah berkata, alat berkenaan akan diuji selama 6 bulan terlebih dahulu bagi memastikan keberkesanannya sebelum memutuskan penggunaan alat tersebut. Kebenaran penganjuran acara perniagaan dengan had pengunjung 50% daripada luas premis berkuat kuasa pada Sabtu dapat membantu menghidupkan semula industri berkaitan. Ketua Pegawai Eksekutif Biro Konvensen dan Pameran Malaysia MyCEB, Datuk Sri Abdul Kani Daud berkata, langkah kerajaan memberi kelonggaran yang turut membabitkan mesyuarat, persidangan dan pameran dapat membantu Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK dalam mencapai matlamat Pelan Pemulihan Pelancongan. Abdul Ghani berkata, bagi memulihkan kerugian akibat COVID-19, MyCEB melaksanakan beberapa inisiatif proaktif termasuk kempen Meet in Malaysia bagi merangsang semula segmen acara perniagaan, seterusnya membantu industri pulih lebih cepat. Juara bertahan Liga Super Johor Darul Takzim JDT menguasai senarai pencalonan bagi 5 kategori utama Anugerah Bola Sepak Kebangsaan 2020 ABK20 yang bakal diadakan secara maya pada 30 Disember susulan pandemik COVID-19. 3 pemain pertahanan kebangsaan iaitu Aidil Zafwan, Corbin On dan Matthew Dives adalah antara pemain tercalon dalam kategori Anugerah Pemain Terbaik. Seorang lagi pemain kebangsaan Muhammad Afiq Fazail yang beraksi dengan skuad Harimau Selatan tercalon untuk anugerah pemain tengah terbaik bersama 3 rakan sepasukan iaitu Gonzalo Cabrera, Leandro Valesquez dan Muhammad Safawi Rasid. Bagi anugerah penyerang terbaik ialah Diego Luis Santo dan Ramadan Saifullah Usman. Sementara penjaga gol JDT Fariza Marlias dan Ketua Jurulatih skuad JDT Benjamin Mora masing-masing dicalonkan bagi merebut anugerah penjaga gol terbaik dan jurulatih terbaik.
Sekurang-kurangnya 10 pesakit COVID-19 terkorban dalam insiden kebakaran di sebuah hospital di tenggara Turki pada Sabtu. Kata Menteri Kesihatan Turki Fahrettin Koca, kebakaran tersebut berlaku di wad rawatan rapi apabila sebuah tangki alat bantuan pernafasan meletup. Turki mencatatkan lebih 1.9 juta kes jangkitan COVID-19 dan lebih 17.600 kematian sejak wabak itu mula menular pada 2019. Susulan rekod kes jangkitan yang tinggi, Turki memperketatkan sekatan pada akhir November dengan perintah berkurung sepenuhnya pada hujung minggu dan sebahagiannya pada hari biasa. Kementerian Kesihatan MOH Singapura mengesahkan satu daripada 17 kes import COVID-19 di republik tersebut merupakan seorang lelaki Malaysia berusia 54 tahun. Menurut data penuh kementerian berkenaan, lelaki itu terus diasingkan setibanya dari Malaysia untuk projek kerja di Singapura. Lelaki berkenaan serta 14 kes import lain adalah tidak bergejala, dikesan daripada pengawasan dan saringan proaktif. Setakat ini, MOH mengklasifikasikan 1,622 kes sebagai kes import manakala 2,275 kes dalam komuniti dan 54,506 kes melibatkan penghuni asrama. Thailand mencatatkan lebih 500 kes jangkitan COVID-19 pada Sabtu yang merupakan peningkatan harian tertinggi di negara terbabit sejak penularan wabak itu. Ketua Pengarah Jabatan Kawalan Penyakit Dr. Opaskan Kawinpong berkata, sejumlah 1,192 individu telah menjalani ujian saringan dan daripada jumlah itu 516 individu telah disahkan positif. Katanya kebanyakan pesakit baru itu adalah pekerja asing dan tidak menunjukkan sebarang gejala. Beliau turut mengumumkan sekatan kawalan pergerakan separa akan dibuat di Samut Sakon bermula Ahad sehingga 3 Januari 2021 yang menyaksikan penutupan sementara sekolah dan universiti di wilayah itu. Jurgen Klopp berkata segala-galanya menjadi amat jelas ketika pasukannya Liverpool 7 Klopp dalam selaku pengurus The Reds yang mengatasi rekod 126 kemenangan milik Rafael Benitez sewaktu Sadio Mane dan Jordan Henderson. Menarik 10.